Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bila mai 10 awal bulan Zulhijjah, kalau ada hari Senin awal, ambil 9 Zulhijjah, itu sudah tentu. Pasal apa? Pasal di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, siyamu yaumi Arafah ahtasibu ala Allah an yukaffira as-sanata allati qabla was-sanata allati ba'dah. Atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, puasa hari Arafah. Puasa hari Arafah aku harap, Nabi kata ahtasib, aku harap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan bagi kepada orang yang puasa hari Arafah itu keampunan dosa 2 tahun. Bila yukaffir sanata allati qablah, Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa kecil dia tahun yang sebelum, wasanata allati ba'dah, dan juga tahun yang akan datang. 2 tahun. Puasa Ashura berapa? 1 tahun keampunan. Tapi puasa Arafah 2 tahun keampunan dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Saya pernah jumpa satu sahabat orang tua lah, 9 Zulhijjah hari Arafah. Tak ada haji, tak puasa hari ni. Ish, gila, takkan saya nak puasa. Dia kata spontaneously, secara spontan dia respon macam tu, terkejut saya. Saya terkejut balik. Itu hari 9 Zulhijjah, hari Arafah. Kita tanya, haji puasa apa hari ni? Ish, gila ustaz, dia kata. Gila ustaz, dia kata, takkan saya nak puasa, dia kata. Bini puasa, dia kata, saya tak pernah puasa. Allahu Akbar. Sampai dia kata, kalau dia puasa, gila dia puasa. Jangan sampai macam tu. Takut kan, dengan kita pun takut. Jangan sampai macam tu. Benda-benda macam ni biasa-biasakan. Pasal apa? Akhirat esok kita tahu besar nilai dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata dia, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ma min yawm akthara min an yu'tiqa Allah fihi 'abdan minan nar min yawm Arafah, wa innahu la yadnu summa yubahi bihimul malaikah fayaqulu Allah ma arada haula, atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim daripada Aisyah radhiyallahu anha. Kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, tidak ada satu hari pun yang pada hari itu Allah lebih banyak membebaskan hamba dia daripada neraka. Untuk raja dalam negeri pun, raja pun sempena hari keputeraan dia, dia bagi pardon, dia bagi pengampunan kepada banduan penjara. Di Malaysia pun praktis benda tu. Hari keputeraan ke bawah duli yang di Pertuan Agong, ada nama-nama tertentu yang dicadangkan oleh pihak penjara untuk diberi pengampunan atas rekod kelakuan baik ke apa ke semua. Mereka bagi satu senarai sempena hari lahir, hari keputeraan ke bawah duli tuanku. Ini kan pula Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah jadikan hari untuk Allah ampunkan dosa seramai mungkin hamba dia? Bila? Hari Arafah. Bila hari Arafah ni? Dalam awal bulan Zulhijjah. Dia nak main time tu juga. Kata Aisyah, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, ma min yaumin aktsara min an yu'tiqa Allahu fihi 'abdan minan nar min yaum Arafah. Tidak ada satu hari pun yang pada hari itu Allah lebih banyak memberi pengampunan kepada hamba dia, keluarkan mereka daripada neraka, melainkan hari Arafah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, wa innahu la yadnu, ini hadis Muslim, hadis sahih riwayat Imam Muslim.
Dia kata Allah Subhanahu wa taala akan turun mendekati. Summa yubahi bihimul malaikah. Di depan malaikat Allah yang ramai-ramai ni, Allah berbangga di depan malaikat ni. Bangga kerana Allah mengampunkan berapa ramai hamba dia yang berdosa dan lepas daripada neraka. Allah berbangga dengan apa yang Allah buat. Fayaqulullah, Allah berfirman di depan malaikat dia, ma arada haula. Tuhan kata, apa yang mereka mau hari ini, aku bagi. Apa yang mereka mau? Manusia mau apa, tuan-tuan? Bila kita kena esok ni, duduk di berhimpun di mahsyar, kita nak kena pilih lintas sirat, kita mau apa masa tu? Kita mau pengampunan dosa, kita mau lepas daripada azab sengsara. Yang tu aja. Allah tanya, apa hampa mau? Allah nak bagi. Dan Allah pilih hari Arafah sebagai hari untuk Allah tentukan siapa-siapa yang akan diberi pengampunan dan diberikan pelepasan daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Alangkah baiknya kalau hari Arafah itu kita dalam keadaan berpuasa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan sudah tentulah dalam bulan Zulhijjah ini amalan yang kalau boleh jangan tak buat. Apa dia? Ibadat korban. Kalau boleh jangan sampai tak buat. Sehingga kan ulama fiqh kata apa? Kalau tak mampu nak ambil satu bahagian lembu, tak mampu nak beli sekok kambing RM650, kalau tak mampu, sembelihlah walaupun seekor ayam. Atas kemampuan kita, walaupun ayam tidak masuk di dalam binatang korban, tetapi kita mampu takat tu, kita buat jugalah, sembelihlah walaupun seekor ayam, sebagai tanda kita meraihkan hari korban itu. Maknanya apa? Satu tuntutan yang cukup besar untuk kita buat ibadat korban ini. Dalam Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Shadaqallahul azim. Cantik ayat tu. Tuhan kata apa? Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Sekali-kali Allah bukan nak ambil daging ataupun darah menatang korban tu. Sekali-kali daging dengan darah menatang korban itu tidak akan pergi kepada Tuhan, tak akan sampai pada Tuhan. Bukan itu Tuhan nak. Tuhan bukan nak lembu yang kita korban, Tuhan bukan nak kambing yang kita korban, bukan itu yang Tuhan nak. Walakin yanaluhu taqwa minkum, tetapi yang sampai kepada Tuhan itu ialah takwa kamu kepada Allah, ikhlas amalan kamu itu yang sampai pada Tuhan. Kita buat korban ni bukan nak besar diri, kita buat korban ni bukan nak menunjuk ke orang, kita buat korban ini bukan kerana benda ni orang buat kita buat, tetapi kita buat ni pasal apa? Pasal ini perintah Allah dan kita sangat seronok nak menunaikan perintah Allah. Kita orang macam tu. So, ibadat apa pula ni tuan-tuan, tak kena gaya kita kepung hati, kita rosak. Imam Nawawi kata apa? Berapa ramai manusia yang ada di bawah bayang Kaabah. Imam Nawawi kata, berapa ramai manusia yang ada di bawah bayang Kaabah, sedangkan amal orang yang duduk jauh beribu batu daripada dia ni lebih baik daripada dia. Takut tuan-tuan. Kita baca-baca kata-kata Imam Nawawi itu takut. Maksud dia apa? Berapa ramai manusia hari ini nak pergi Mekah, nak buat haji, nak buat umrah, tapi bukan kerana ikhlas, tapi kerana lain. Kerana lain tu dia dengan Allah aja yang tahu. Dia pergi tu pasal apa? Nak tunjukkan, nak apakah? Apa dan doa ada dalam hati dia, yang tu Allah tahu.
Maka Imam Nawawi kata berapa ramai manusia duk ada bawah bayang Kaabah, boleh duk pergi semayang di tepi Kaabah, tetapi banding amal dia dengan hak duk beribu batu, sekali pun tak boleh pergi pijak lagi dataran Kaabah tu. Tetapi ibadat mereka yang duk jauh tu lebih ikhlas di sisi Allah. Maka amalan mereka ni lagi baik daripada kawah duk ada di bawah bayang Kaabah, tetapi ikhlas dan takwa tidak ada. Takut entah kita bila baca benda-benda macam ni dia naik seriap. Maksud dia apa? Sama macam ibadat korban. Tuhan kata aku bukan nak daging tu, aku bukan nak darah yang apa semua keluar daripada tengkok lembu kambing ni, tapi yang aku nak ni apa dia? Takwa hampa. Hampa buat tu pasal apa? Kerana Allah. Yang tu aku nak, yang tu yang akan sampai dekat aku. Kadzalika sakharaha lakum. Tuhan kata demikianlah kami tundukkan binatang-binatang itu kepada kamu. Binatang hak Tuhan bagi jadi ini, kita boleh tundukkan dia, kita boleh jadikan dia kenderaan kita, kita boleh jadikan dia binatang yang buat kerja, tolong tenggala bendang kita, dia tunduk kepada kita. Dan sampai hari kita boleh jadikan dia persembahan korban kita di depan Allah, dia tunduk kepada kita. Menatang ni tunduk kepada kita ni pasal apa? Pasal Allah yang tundukkan dia. Kalau tidak kerana Allah menundukkan binatang itu, kita tak boleh kontrol binatang ni. Allah Subhanahu wa taala bagi tahu, kadzalika sakharaha lakum. Demikianlah kami tundukkan binatang-binatang ni kepada hampa semua, litukabbirullaha ala ma hadakum. Supaya apa? Bila aku bagi macam ni punya benda dekat hampa, hampa membesarkan Allah. Terima kasih di atas hidayah petunjuk yang Allah bagi ke hampa. Syukur tuan-tuan kita jadi orang Islam. Syukur banyak-banyak kepada Allah. Population dunia yang ada hari ini orang Islam cuma 1/6 saja. Itu tak tolak lagi haduk mati kerana berbunuh sama-sama sendiri ni. Ni sehari dua ni jadi di mana tuan-tuan? Di Yaman pula jadi. Apa nak jadi kepada orang Islam satu dunia ni? Tak ada kerja, fikir nak bergaduh. Tak ada kerja, fikir nak cari orang tu, nak cari orang ni, nak bergaduh. Satu masa dulu satu jamaah boleh hidup sekali, hari ni bergaduh. Duduk satu usrah, hafal sama-sama ayat Quran, hari ini bergaduh. Bukan bergaduh saja, sampai ke tahap yang kita tengok pun jatuh air mata. Satu orang yang ditarbiyah, satu orang yang dididik secara Islam, satu orang yang kena usrah, satu orang yang kena ni segala teks usrah, yang tahu tiba-tiba hari ini boleh menghina guru yang mengajar dia. Dia hina tuan-tuan. Kita boleh berbeza pendapat, tetapi jangan sampai menghina. Tapi hari ini sampai menghina. Teruk tuan-tuan. Kita tengok perkembangan ni, kita naik tasyuk. Boleh tulis. Penghinaan itu bukan setakat ucapan. Ditulis, disebarkan di dalam Facebook. Masya Allah. Saya bila baca macam tu, saya masuk dalam profil orang yang tulis tu. Saya nak tengok siapa dia ni. Sedih kita bila kita klik masuk dalam profil, kita tahu dia orang yang macam mana. Pasal apa hari ni hang jadi macam ni? Pasal apa hang boleh jadi macam ni? Kita masuk profil dia, kita tahu dia orang macam mana. Kalau dia friend dengan kita, kita lagi tahu dia sebelum ni macam mana. Pasal apa hari ni jadi macam ni? Apa benda yang hang belajar selama ni? Apa benda tarbiyah yang diberikan kepada hang selama ni sampai hari ni hang boleh jadi macam ni? Muslimin dan muslimat yang dirahmati, kita tengok ni, kita naik sedih atas perkembangan yang berlaku ni. Pasal apa? Pasal orang Islam tak sedar diri, walaupun sikit nak bergaduh. Orang duk lanyak kita, orang duk lonyai kita. Satu dunia tuan-tuan, bukan di Malaysia, satu dunia orang Islam duk kena lonyai lah ni. Satu negara yang dulu orang Islam majoriti, hari ni jadi apa? Hari ni bergaduh sama sendiri, musuh luar masuk my control. Tak sedar lagi. Negara yang kena pun tak sedar, negara tak kena lagi duk tengok pun tak sedar. Sama saja. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita kalau satu orang pernah jadi guru kita, kita kena hormat dia sampai mati. Dia guru kita, sampai mati kita kena hormat dia. Saya dulu belajar, ustaz yang menjadi ustaz saya. Saya keluar universiti, saya pergi mengajar sama sekolah dengan ustaz yang mengajar saya. Saya panggil ustaz ke dia.
Tak terbit di mulut nak panggil nama ni. Tak terbit di mulut. Pasal dia ustaz kita. Bukan kata ustaz sahaja. Cikgu pun. Kalau dia pernah mengajar kita dulu. Hari ini kita keluar jadi cikgu. Kita mengajar satu sekolah dengan dia. Kita nak panggil nama tak boleh tuan-tuan. Kita panggil cikgu dekat dia. Pasal apa? Pasal hormat dia ada dalam diri kita. Tapi manusia apabila tidak ada adab, apa sudah jadi? Dia boleh panggil macam-macam kepada orang yang satu masa dulu tok guru dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tolong tengok balik benda ni, insafi benda ni. 10 awal Zulhijjah ini untuk kita tazkiyah diri kita, bersih balik, bertobat, beristighfar kepada Allah. Sudah-sudahlah kita terpengaruh dengan politik jahat yang terlampau banyak pada hari ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, boleh tak baca kitab kita malam ini? Boleh tak baca kitab ni? 8.30 dah. Bukan tuan-tuan, saya sangat kecewa dengan apa yang berlaku dalam sikit masa ni. Kecewa dengan sikap orang Islam. Itu sebab kita kata apa? Nak mengaji ilmu senang, tetapi nak mengaji adab sangat susah. Berapa ramai orang yang kita boleh lahirkan berilmu, tetapi tidak beradab. Bukan senang kita nak lahirkan satu orang yang berilmu dan beradab. Bukan senang. Kita lah generasi yang nak memulakan benda ni. Kita nak mengaji, bukan nak cari ilmu saja, tapi kita nak beradab dengan Allah dan dengan orang yang kita wajib beradab. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So kita ingat, dalam bulan Zulhijjah ni, di antara juga benda yang penting ialah apa? Ibadat korban. Sedaya upaya ambil bahagian di dalam ibadat korban. Tak boleh, tak mampu untuk nak berkorban benda yang binatang-binatang korban. Ulama fiqh kata apa? Sembelih ayam pun tak apa. Maknanya apa? Kita mengambil spirit kepada ibadat korban itu. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Kita